Baik, seterusnya tuan-tuan puan, saya akan menerangkan mengenai perkara 3 di dalam keperluan laporan dokumentasi lengkap projek HBKIK. Dan keperluan nombor 3 ini adalah merupakan keperluan yang sangat penting di dalam komponen laporan dokumentasi. Kenapa? Di sinilah akan terkandung kesemua intipati mengenai projek HBKIK yang dilaksanakan oleh setiap kumpulan di bawah setiap jabatan dan juga agensi. So, kandungan laporan tersebut, tuan-tuan puan, kandungan utama laporan tersebut merangkumi perkara pertama adalah latar belakang kumpulan, yang kedua adalah signifikan pemilihan projek, dan yang ketiga adalah tindakan penyelesaian, yang keempat keberhasilan projek yang dibahagi kepada dua pecahan utama, iaitu laporan mengenai outcome dan juga impact, dan yang kelima adalah potensi pengembangan projek. Kesemua keperluan ini sebenarnya telah pun dinyatakan di dalam Perkeliling Transformasi Pentadbiran Awam PTPA Bilangan 1 tahun 2016 yang terdapat di bawah komponen 3.1 dokumentasi projek. So, saya harap tuan-tuan boleh refer dekat perkeliling berkenaan untuk mendapatkan kepastian dan seterusnya untuk mengetahui mengenai keperluan asas berkenaan untuk penyediaan laporan dokumentasi yang lengkap. Di samping itu tuan-tuan, 5 kandungan ini merupakan kandungan yang akan terlibat dengan penilaian ke atas projek tuan-tuan dan puan. Walau bagaimanapun, kumpulan dibenarkan untuk menyertakan dokumen sokongan ataupun lampiran ke atas kelima-lima keperluan ini. Tetapi untuk penyediaan dokumen sokongan dan juga lampiran ini, dia ada tata cara yang telah ditetapkan. Iaitu tuan-puan tidak boleh menganggapnya sebagai kandungan utama yang disyaratkan untuk penyediaan dokumentasi itu di bawah perincian projek sehingga 15 muka surat. Membawa maksud bahawa keperluan 15 muka surat tersebut tidak termasuk dokumen sokongan dan juga lampiran. Yang 15 muka surat itu adalah untuk pelaporan perkara 1 hingga perkara 5 berkenaan. So, saya harap tuan-tuan faham banyak kekeliruan yang dihadapi oleh kumpulan Horizon Baru KIK. Kenapa? Keperluan untuk pelaporan dokumen sokongan dan lampiran ini diragui sama ada ianya termasuk di dalam kandungan utama laporan berkenaan. So, saya nyatakan bahawa dokumen sokongan laporan adalah berasingan, tak termasuk di bawah syarat 15 muka surat. So, 15 muka surat itu hanya terkandung untuk 5 perkara ini saja. So, baik tuan-tuan, saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai kandungan utama laporan berdasar kepada 5 keperluan berkenaan. Setiap satunya secara ringkas, tuan-tuan. Baik, kandungan yang pertama, tajuk dia adalah latar belakang kumpulan. So, kalau tuan-tuan tengok dalam kandungan ni ada 4 membawa maksud bahawa bermulanya penilaian akan menilai latar belakang kumpulan ni. Kalau sekiranya tuan-tuan dapat melengkapkan kesemua kriteria ini, bermakna tuan-tuan akan dapat full mark, 4 markah. Dan kalau tuan lihat di dalam asal borang penyertaan itu tadi, maklumat yang terdapat dalam latar belakang kumpulan itu sama. Lebih kurang sama tuan-tuan. So, kalau tuan-tuan dah buat borang pernyataan tersebut dengan lengkap, tuan-tuan copy paste saja masuk di sini, otomatik tuan-tuan akan dapat 4. Namun demikian, tuan-tuan perlu melengkapkan satu lagi keperluan di bawah ini, di mana kita memerlukan ketua jabatan ke atas kumpulan yang ditubuhkan di jabatan berkenaan untuk Horizon Baru KIK perlu mendapat pengesahan daripada ketua jabatan. Sign sini. Kalau tak ada sign kosong, maknanya markahnya akan terjejas. Baik. Untuk seterusnya, pengesahan panel penilai. Sekiranya projek KIK tidak dipertandingkan di peringkat negeri ataupun kementerian, maknanya kalau sekiranya projek tuan-tuan dan puan ni nak terus masuk ke peringkat kebangsaan, tuan-tuan kena refer dekat salah seorang panel yang berdaftar untuk disemak projek berkenaan, dan sekiranya projek tersebut telah diperakui oleh panel penilai, membawa maksud bahawa tuan-puan, kumpulan tuan-puan boleh terus untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Baik, tuan-tuan dan puan. So, itu keperluan yang pertama, kandungan yang pertama. Baik, kandungan yang kedua yang perlu terdapat di dalam laporan dokumentasi berkenaan adalah yang berkaitan dengan signifikan pemilihan projek. So, kalau korang tengok di bawah tajuk signifikan pemilihan projek, jumlah markah yang disediakan adalah sebanyak 10 markah. Tetapi walau bagaimanapun, tuan-puan nak melihat ataupun nak memperolehi maksimum 10 markah berkenaan, tuan-puan perlu menjelaskan kesemua kriteria yang terdapat
di dalamnya. So pecahan kepada keperluan signifikan pemilihan projek, iaitu kaitan dengan fungsi utama jabatan, memenuhi kehendak pelanggan dan juga stakeholder, kaitan dengan agenda nasional, kaitan dengan kaedah dan ekosistem semasa, dan kaedah pemilihan projek termasuk juga penyataan sasaran. Kesemua kriteria ini terkandung di dalam signifikan pemilihan projek. So, macam mana kumpulan nak melaporkan ke semua keperluan-keperluan sub-sub kriteria ini akan menentukan jumlah markah yang akan diperoleh oleh tuan-tuan dan puan. Sebanyak 10 markah. Baik, seterusnya tuan-tuan, kandungan nombor 3. Kandungan nombor 3, tajuk pecahannya adalah tindakan penyelesaian dan juga pembuktian. Yang membawa keseluruhan markah untuk kandungan nombor 3 ini adalah 23 markah. Namun, di bawah kandungan nombor 3 ini, walaupun dia menyediakan sejumlah 23 markah, kumpulan hanya perlu melaporkan 3 perkara penting sahaja, iaitu penerangan mengenai strategi dan juga proses penyelesaian ke atas projek yang tuan-tuan dan puan-puan telah pilih di bawah aktiviti Horizon Baru KIK, iaitu kumpulan KIK yang melaksanakan projek. Dan di bawah penerangan strategi berkenaan, so kita nak tengok bagaimana strategi yang telah dibuat oleh kumpulan, termasuk juga penggunaan alat dan juga tool yang disarankan yang popular sekarang ini, iaitu adalah design thinking. Baik tuan-tuan, dan khususnya penghasilan, penyaluran output dan juga pelaksanaan projek yang unik dan juga berimpak tinggi perlu dinyatakan di dalam kandungan nombor 3 tersebut. Dan tempoh penghasilan projek. So bagaimana kumpulan nak menyediakan bentuk laporan, sama ada dalam bentuk esei ke, bentuk jadual ke, ataupun bentuk grafik, terpulang kepada kumpulan berkenaan. Asalkan kesemua kriteria tersebut dapat dinyatakan. Dan sayugia saya ingatkan bahawa tuan-tuan dan puan, 15 muka surat. So tuan-tuan dan puan perlu secara tepat, padat dan terancang untuk memastikan bahawa 23 markah yang tuan-tuan perlukan di dalam pelaporan ini sesuai dengan helaian muka surat yang tuan-tuan sediakan untuk mematuhi keperluan ke atas syarat asas pengerjaan laporan dokumentasi. Baik, di samping itu, tindakan penyelesaian ataupun pemutihan di bawah projek HBKIK tuan-tuan dan puan, projek tersebut mestilah ada pembuktian bahawa diperakui daripada pihak yang bertauliah. Contohnya membuat satu produk. Produk tersebut adalah bentuk sistem. Sistem untuk melaksanakan sesuatu perkhidmatan. So kita tahu produk tuan-tuan adalah berteras kepada sistem. Membawa maksud bahawa tuan-tuan kena cari pihak yang bertauliah ke atas sistem berkenaan. So mohon untuk mereka perakukan ataupun mohon mereka untuk mencadangkan daripada pihak bertauliah berkenaan bahawa sistem kita ni menepati syarat, spesifikasi dan seterusnya, boleh menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Contohnya. Dan masa yang sama jangan lupa mengenai data-data yang perlu disokong ke atas projek tuan-tuan dan puan.